Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Samsudin. Nombor matrik 054495. Hari ini saya akan membuat pembentangan subjek mantik al hadis mengenai rencana yang bertajuk perbezaan jantina dalam penggunaan strategi pembelajaran kemahiran berbahasa Arab. Tajuk rencana adalah perbezaan jantina dalam penggunaan strategi pembelajaran kemahiran berbahasa Arab yang ditulis oleh Nadilah Abdul Fisa dan Kamarul Syukri Matih. Rencana ini saya kaitkan dengan tajuk mantik al-hadis, iaitu istiqra'. Sebelum tu, definisi istiqra' adalah dia berasal daripada perkataan istiqra' yang merupakan kata terbitan daripada kata qira'ah yang bermakna mengumpulkan atau menggabungkan antara satu sama lain. Menurut Imam Al-Shatibi, istiqra' ialah penelitian terhadap makna-makna juz'i untuk menetapkan kesimpulan hukum yang umum yang bersifat qat'i atau zanni. Kesimpulan hukum dari istiqra' dapat mengakibatkan hukum secara mutlak atau qat'i apabila cara penentuan hukum yang di dalamnya tercakup keseluruhan juz'iyahnya. Sementara itu, kesimpulan hukum itu akan bersifat zanni apabila cara penentuan kesimpulan hukum diambil daripada kebanyakan juz'iyatnya sahaja. Jenis istiqra' untuk rencana yang saya pilih adalah jenis istiqra' nakis, sebab kerana istiqra' kajian ini dibuat pendidikan ini dibuat atas sebahagian pelajar saja dan penyelidik membuat kesimpulan umum berdasarkan hasil dapatan daripada sebahagian pelajar tersebut. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap dan jenis penggunaan strategi pembelajaran kemahiran berbahasa oleh pelajar lelaki dan perempuan secara keseluruhan dan kategori. Seterusnya, mengenal pasti sama ada terdapat signifikan pada penggunaan SPKB berdasarkan jantina dalam kalangan pelajar sekolah menengah di negeri Kedah. Antara proses istiqra' ni ada 3. Yang pertama, dia melalui peringkat yang pertama, yang ini dengan membuat kajian ini dimulakan dengan membuat pemerhatian dan penelitian berdasarkan kajian-kajian yang lepas. Kemudian ada juga menerima ramah berapa orang pelajar sekolah menengah agama dan juga berapa orang guru bahasa Arab. Kajian ini menggunakan instrumen kajian soal selidik dengan mengedarkan borang soal selidik kepada pelajar yang berjumlah 350 orang pelajar. Skop kajian ini tertumpu kepada pelajar tingkatan 4 daripada 12 buah sekolah menengah agama daripada negeri Kedah. Dan kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap dan jenis penggunaan strategi pembelajaran kemahiran berbahasa Arab oleh pelajar lelaki dan perempuan secara menyeluruh dan berdasarkan kategori. Dan peringkat kedua adalah hipotesis. Menghasilkan hipotesis. Hipotesis yang saya dapat adalah pertama, tidak terdapat perbezaan tahap penggunaan strategi pembelajaran kemahiran berbahasa yang signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan secara keseluruhan. Yang kedua, terdapat perbezaan penggunaan strategi membaca, iaitu SB, yang signifikan antara pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan. Ketiga, terdapat perbezaan jumlah penggunaan SPKB yang signifikan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Dan keempat, tidak terdapat perbezaan tahap penggunaan strategi menengah yang signifikan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Dan kelima, terdapat hubungan yang signifikan antara jenis jantina dan tahap penggunaan strategi pelajaran kemahiran berbahasa bagi pelajar. Untuk peringkat ketiga adalah pengesahan kebenaran hipotesis tadi. Pertama adalah hipotesis tentang terdapat perbezaan tahap penggunaan strategi pembelajaran kemahiran berbahasa yang signifikan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Di mana tahap penggunaan SPKB pelajar lelaki dan perempuan kedua-duanya adalah pada tahap yang sederhana, di mana pelajar perempuan mempunyai tahap yang lebih tinggi berbanding dengan lelaki pada tahap yang sederhana. Yang kedua, tidak terdapat perbezaan penggunaan strategi yang signifikan antara pelajar, di mana strategi membaca, ini SB,
kerap digunakan oleh kedua-dua pelajar lelaki dan juga perempuan. Ketiga, terdapat perbezaan jumlah penggunaan SPKB yang signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan, di mana pelajar perempuan lebih banyak menggunakan strategi belajar berbanding dengan pelajar lelaki. Yang keempat, tidak terdapat perbezaan tahap penggunaan strategi menengah yang signifikan antara lelaki dan pelajar perempuan. Mana kedua-dua pelajar lelaki dan perempuan ni menggunakan strategi menengah ni dalam tahap yang sama, ada yang lebih tinggi. Dan yang kelima, terdapat hubungan yang signifikan antara pelajar lelaki dan tahap penggunaan strategi pembelajaran kemahiran bahasa. Dan keenam, terdapat hubungan yang signifikan antara pelajar perempuan dengan tahap penggunaan strategi pembelajaran kemahiran bahasa. Sekian, terima kasih.